Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu tingkatan 5 KSSM dalam bidang fiqh. Pelajaran yang ke-15 yang bertajuk jenayah dalam Islam. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, objektif pelajaran kita pada hari ini iaitu 4.29.1. Kita akan lihat pada segi maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Objektif yang kedua, kesalahan jenayah dan hukumannya dalam Islam. Objektif yang ketiga, hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang pertama iaitu kita akan lihat dari segi maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah dalam Islam? Jenayah ni ialah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, As-Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Maksud secara ringkas jenayah dalam Islam ni ialah kesalahan yang dinyatakan hukuman dalam Al-Quran dan Sunnah dan sebahagiannya daripada mahkamah. Hukum melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam ni adalah wajib. Hukumannya adalah wajib. Terusnya dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-178. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman, yakni hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa diterangkan tentang hukuman qisas. Jadi qisas ni ialah salah satu daripada hukuman jenayah dalam Islam. Jadi dalil yang kedua daripada hadis Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Riwayat Muslim. Maksudnya, tidak halal darah, yakni nyawa, seorang Muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan bahawa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan satu daripada tiga. Yang pertama iaitu orang yang sudah berkahwin melakukan zina, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agama keluar daripada jemaah Islam. Jadi itu adalah daripada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada objektif yang kedua iaitu kesalahan jenayah dan hukumannya dalam Islam. Kita akan lihat kesalahan jenayah dan juga hukuman.
Hukuman kesalahan jenayah di dalam Islam ini terbahagi kepada 3 hukuman jenayah, iaitu kita namakan yang pertama sebagai hudud, yang kedua kita namakan sebagai qisas, dan yang ketiga kita namakan ta'zir. Hudud, qisas dan ta'zir. Okey. Saya harap kamu hafal dulu istilah ini untuk memudahkan kamu ingat isi-isi selepas ini. Yang pertama hudud, yang kedua qisas dan yang ketiga ta'zir. Baiklah, dalam gambaran ini kita maklum bahawa di negara Brunei dia menjalankan hukum hudud. Dalam surat khabar ni menyatakan tajuk hukum hudud mula hari ini. Brunei tetap terus laksana hukuman secara Islam walaupun terima banyak kritikan daripada ramai pihak. Ramai pihak tidak setuju, namun Sultan Brunei ni tetap meneruskan hukuman hudud. Kenapa dia teruskan? Kerana dia faham bahawa hudud ni adalah merupakan hukuman dalam Islam dan melaksanakan adalah hukumnya adalah wajib. Okay, ini akhbar yang kedua, pelaksanaan hudud dicabar. Jadi Sultan Brunei dalam melaksanakan hukuman hudud ataupun hukum hudud ni di negaranya ni terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Jadi alhamdulillah hukuman Islam dapat ditegakkan. Terusnya kita masuk kepada bahagian-bahagian jenayah tersebut, iaitu yang pertama kita akan lihat hudud. Apakah yang dimaksudkan dengan hudud? Hudud ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi hudud-hudud ni ialah hukuman yang telah ditetapkan, ditetapkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukum melaksanakan hudud adalah wajib. Melaksanakan hudud adalah wajib. Jenis-jenis kesalahan yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Yang pertama iaitu kesalahan zina. Zina, apakah yang dimaksudkan dengan zina? Melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Antara lelaki dengan perempuan. Itu kita namakan zina. Jadi hukumannya penzina yang bukan muhsan. Ini yang belum berkahwin. Yang belum berkahwin, jika dia berzina, apa hukuman dia? Dikenakan 2 hukuman, iaitu sebat 100 kali dan buang daerah 1 tahun. Yang kedua, penzina muhsan. Yang sudah berkahwin. Bagi yang ada suami isteri tetapi melakukan zina, apakah hukuman dia? Dikenakan hukuman rejam dengan batu hingga mati. Hukuman dia rejam dengan batu hingga mati. Itu hukum zina. Yang kedua, qazaf. Apakah yang dimaksudkan dengan qazaf? Qazaf ni ialah tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Hukuman dia, hukuman sebat sebanyak 80 kali sebatan. Yang kedua, tidak diterima sebagai saksi. Itu qazaf. Qazaf ni kita menuduh orang baik berzina. Yang ketiga, minum arak. Minum arak. Meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sikit. Itu maksud minum arak. Hukuman dia disebat 40 kali sebatan. Terusnya mencuri. Mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi tanpa kerelaannya dengan tujuan untuk memilikinya. Jadi mencuri ni kita mengambil harta orang dengan cara sembunyi. Hukumannya apa? Hukuman dia potong tangan. Ataupun yang kedua, memulangkan barang yang dicuri. Dan yang seterusnya iaitu merompak. Maksudnya melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Ini merompak menggunakan kekerasan. Contohnya merompak bank dan sebagainya. Hukuman dia apa dia? Hukuman dia ialah berlaku rampasan harta dan berlaku pembunuhan
Okey, situasi itu berlaku rampasan harta dan juga berlaku pembunuhan. Hukuman dia dibunuh dengan cara dipalang. Okey. Yang kedua, tidak berlaku rampasan harta tetapi berlaku pembunuhan. Jadi hukumannya adalah dibunuh. Situasi yang ketiga, berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan. Okey. Hukuman dia dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Dan situasi yang keempat, tidak berlaku rampasan harta dan tidak berlaku pembunuhan. Jadi hukuman dia ialah dibuang daerah. Itu adalah merupakan hukuman hudud dalam Islam. Terusnya kita masuk kepada bahagian qisas. Apakah yang dimasukkan dengan qisas? Qisas ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu qisas. Hukum qisas adalah seperti berikut. Okey. Yang pertama, qisas adalah hak mangsa. Ia menjadi wajib jika mangsa mahukan balasan yang sama. Yang kedua, mangsa boleh menggantikannya dengan diat atau memaafkannya. Okey, itu hukuman qisas. Jadi ada dua jenis. Nanti kita akan tengok lagi bawah ni. Okay, jenis-jenis kesalahan qisas. Contohnya pembunuhan. Kesalahan pembunuhan iaitu serangan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Contohnya orang itu membunuh. Si A telah membunuh si B. Okay, si A telah membunuh si B. Jadi apa hukuman terhadap si A? Okay, hukuman mati jika tiada pengampunan daripada waris. Si A telah membunuh si B. Okey. A telah membunuh B. Jadi hukuman yang dikenakan A ni hukuman mati jika tiada pengampunan daripada waris. Okey. Yang kedua, si A ni diat ataupun pampasan sekiranya mendapat pengampunan daripada waris mangsa jenayah. Jadi waris si B ni dia tak nak hukuman mati terhadap si A ni tetapi dia nak pampasan. Jadi si A ni terpaksa membayar pampasan kepada waris si B. Yang kedua, perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Okey, kecederaan. Iaitu sebarang tindakan yang menyebabkan kecederaan. Okey. Hukuman yang dikenakan, hukuman balas yang sama. Ataupun yang kedua, diat ataupun pampasan sekiranya mendapat pengampunan daripada waris ataupun mangsa. Contohnya mencederakan. Si A mencederakan si B. Contohnya si A mencederakan tangan si B sehingga putus. Okay. Jadi hukumannya ada dua jenis. Yang sama ada si A ni dikenakan hukuman balas yang sama. Ataupun yang kedua, jika waris si B ni memberi pengampunan, si A ni terpaksa membayar pampasan kepada si B. Terusnya Ustaz masuk kepada spektrum ilmu jenis-jenis pembunuhan menurut syariat Islam. Okey, ada 3 kategori. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, pembunuhan separa sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tanpa niat. Okey. Terusnya spektrum ilmu, okey, diat. Okey, perkataan diat yang Ustaz sebut di awal tadi, diat. Okey, diat, apakah yang dimaksudkan dengan diat? Diat ni ialah pampasan. Ialah jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Senang nak faham, diat ni adalah denda ataupun bayaran yang ditetapkan oleh mahkamah ataupun persetujuan daripada keluarga waris tersebut. Terusnya, hukuman takzir. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan takzir? Takzir ialah hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okay. Hukuman kesalahan takzir, hakim berhak menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahah rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada dalam peruntukannya. Jadi, hukuman takzir ni untuk kita senang faham, hukuman yang ditetapkan selain daripada hukuman Al-Quran dan As-Sunnah ataupun undang-undang yang dibuat oleh
manusia. Okey, contoh kat bawah ni Ustaz paparkan contoh jenayah takzir. Contohnya rasuah, maksiat, menipu, kesalahan lalu lintas. Contohnya kita melanggar lampu isyarat. Kita akan dapat kesalahan ataupun kena saman. Itu adalah dikategorikan sebagai hukuman takzir. Ataupun kesalahan cyber, kesalahan bioteknologi, kesalahan perdagangan, menyelundup barang-barang terlarang. Itu dikategorikan sebagai hukuman takzir. Ataupun kesalahan alam sekitar, ataupun hidupan liar, kita mencemarkan sungai, kena denda. Bila kita kena denda, itulah yang dikatakan hukuman takzir. Selain daripada tu, judi, rasuah, dan sebagainya. Jadi objektif yang ketiga, kita akan lihat hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Apa kebaikan kalau kita melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam? Yang pertama, menegakkan keadilan dalam kalangan manusia supaya dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Dapat menegakkan keadilan. Yang kedua, menjamin keselamatan, kedamaian dan kestabilan masyarakat dan negara. Yang ketiga, merancakkan perkembangan ekonomi tanpa sebarang ketakutan daripada dicuri atau berlaku rampasan. Yang keempat, mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan di dunia supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah antara hikmah-hikmah apabila kita melaksanakan hukuman jenayah dalam Islam. Alhamdulillah, kita telah selesai. Sekarang kita masuk kepada bahagian penilaian. Ustaz paparkan satu soalan sahaja, iaitu jelaskan hukuman jenayah dalam Islam bagi kesalahan berikut. Yang pertama, mencuri. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, minum arak. Ingat lagi tak apakah hukuman-hukuman terhadap kesalahan tersebut? Ustaz bagi masa 5 saat untuk kamu fikir. Mencuri, membunuh dan juga minum arak. Jawapan, mencuri, potong tangan ataupun memulangkan barang yang dicuri. Membunuh, apakah hukuman dia? Hukuman mati ataupun diat, ataupun pampasan ataupun denda. Yang ketiga, minum arak. Apakah hukuman terhadap peminum arak? Disebat 40 kali. Baik, Alhamdulillah, kita telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kamu faham pembentangan tajuk hari ini dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.